Apa khabar semua? Saya Lee Kuih Hui, pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Hari ini, Miss akan mengajar anda bab 6 iaitu belanjawan negara, dasar fiskal dan dasar kewangan. Untuk bab ini mempunyai 3 subtopik iaitu 6.1 belanjawan negara, 6.2 dasar fiskal dan 6.3 dasar kewangan. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita hanya fokus kepada subtopik yang kedua sahaja, iaitu 6.2 dasar fiskal. Okey, untuk dasar fiskal ini, dia mempunyai 3 subtopik kecil yang utama. Yang pertama itu adalah berkenaan dengan takrif dan tujuan, diikuti dengan subtopik kecil yang kedua, iaitu alat dasar fiskal yang terdiri daripada penstabil automatik dan juga budi bicara, dan subtopik kecil yang ketiga pula adalah penggunaan dasar. So, dasar ini merujuk dasar fiskal lah, dan bagaimana untuk mengurangkan inflasi tarikan permintaan serta pengangguran kitaran. So, untuk pembelajaran kita sekarang, kita akan fokus tentang takrif dan tujuan bagi dasar fiskal. Okey, marilah kita tengok definisi dasar fiskal. Dasar fiskal ini dia merupakan dasar kerajaan yang mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Okey, sama ada melalui perubahan perbelanjaan kerajaan. So, I guna kurungan G ya. So, G dekat sini ingat dia adalah merujuk kepada government expenditure dan struktur pencukaian. Okey, T. Okey, T itu adalah stand for taxation ataupun tax. Okey, so itu adalah kata kunci dia lah. Ingat komponen dia adalah G dan juga T. Dan tujuannya adalah untuk mencapai tingkat guna tenaga penuh dan kestabilan ekonomi. So, itu adalah definisi bagi dasar fiskal. Okey, so sekarang kita akan sambung dengan subtopik kecil yang kedua yang berkenaan dengan alat dasar fiskal. Okey, untuk alat dasar fiskal ini kita mempunyai 2 alat dia. Yang pertama itu adalah berkenaan dengan penstabil automatik dan lagi satu adalah berkenaan dengan budi bicara. Okey, untuk penstabil automatik ini dia ada 3 yang terdiri daripada cukai progresif dan berkadar, skim insurans pengangguran dan lagi satu adalah berkenaan dengan dasar harga minimum. Okey, untuk budi bicara pula, kita ada perubahan. So, simbol segitiga ini adalah merujuk kepada perubahan. Perubahan G iaitu perubahan perbelanjaan kerajaan. Perubahan T, so T dekat sini adalah cukai. So, T yang kita kaji kat sini adalah cukai sekaligus. Dan lagi satu adalah perubahan G dan T sekaligus secara serentak. Maksudnya dua-dua ubah sekaligus lah secara serentak. Okey, marilah kita tengok apa itu definisi penstabil automatik. Okey, penstabil automatik ini sebenarnya dia merupakan sistem fiskal sedia ada yang berubah secara sendiri. Okey, so dia ubahlah secara automatik mengikut keadaan dalam ekonomi untuk mengurangkan kesan turun naik kegiatan ekonomi. So, mengikut keadaan dalam ekonomi ini dia adalah merujuk kepada keadaan ekonomi seperti yang inflasi ke, okey, ataupun keadaan yang melambung ke, ataupun keadaan pengangguran ataupun kemelesetan berlaku. Okey, so tujuan dia dekat sini untuk kurangkan kesan turun naik lah kegiatan ekonomi. Okey, so seperti apa yang pelajar tahu tadi, penstabil automatik ini terdiri daripada 3, cukai progresif dan berkadar, skim insurans pengangguran, dan lagi satu adalah dasar harga minimum. Okey, so sekarang kita akan fokus tentang cukai progresif dan berkadar. Okey, untuk cukai progresif dan berkadar ini, dia adalah cukai progresif, semakin tinggi pendapatan, semakin banyak cukai yang dikenakan. Okey, so itulah progresif. Dan berkadar ini pula merujuk kepada cukai yang kadar dia adalah sama pada tingkat pendapatan tertentu. Okey, so nanti kita akan bagi satu contoh lah untuk terangkan bagaimana cukai progresif dan berkadar ini yang mempengaruhi kesan turun naik kegiatan ekonomi. Okey.
Okey, sekarang kita cuba tengok yang berkenaan dengan cukai progresif dan cukai berkadar ya. Okey, so ini adalah banjaran pendapatan bercukai. So kita dapati bahawa semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin banyak cukai yang perlu dibayar. Okey, so Miss cuba bagi tunjukkan satu contoh lah untuk cuba tunjukkan satu contoh supaya anda faham lah situasi tersebut. Katakan sekarang pendapatan setahun anda adalah sebanyak 40,000. So 40,000. So sekarang anda kena check, so 40,000 ini dia di bawah banjaran yang mana satu? Yang ini kan? So kita cuba tengok dekat sini, 35,000 yang pertama kena bayar 600. So 35,000 yang pertama, ini cukai yang perlu dibayar 600. Yang seterusnya, so guna 40,000 tolak 35,000, tinggal 5,000 kan? So 5,000 ini kita darab dengan 8%, sebab kadar dia 8% kat sini, jadi sama dengan 400. So itu bermaksud bermaksud cukai yang perlu dibayar adalah sebanyak RM1,000. Katakan sekarang keadaan ekonomi melampung. So melampung itu sebenarnya dia adalah merujuk kepada inflasi sederhana. Dia adalah bagus ataupun baik untuk keadaan ekonomi. Sebab mungkin kadang kalau pelajar anggap inflasi itu dia adalah perkara yang tak baik. So ingat ya, kalau kami sebut inflasi sederhana, dia adalah ekonomi melambung lah. So ingat, kalau ekonomi melambung, pada masa itu, kita kata apa? Kita punya AD ataupun kita punya AE adalah meningkatlah pada masa itu. Jadi katakan sekarang, ekonomi melambung ini, dia akan menyebabkan tingkat pendapatan anda turut meningkat. So katakan meningkat menjadi 45,000 lah. Juga sama 35,000 yang pertama tu, anda kena bayar cukai sebanyak 600. Balance dia kita pun sama tolak, so tinggal 10,000. Lepas tu time 8% juga, sebab kita masih di bawah banjaran yang sama 8% kat sini. So kira you akan dapat 800. Jadi total dekat sini dia akan sama dengan 1,400. So apa yang Miss nak tunjukkan dekat sini, apabila ekonomi melambung, kita dapati bahawa tingkat pendapatan anda telah meningkat. Begitu dengan cukai yang perlu dibayar juga telah meningkat daripada 1,000 kepada 1,400. So dekat sini Miss tulis cukai telah meningkat. Ingat, cukai itu adalah hasil kerajaan lah. Kalau anda masih ingat, cukai ini sebenarnya dia merupakan bocoran. Kita cuba kait dengan aliran pusingan pendapatan. So apabila cukai meningkat, kan kita kata cukai merupakan komponen kepada bocoran kan? So bocoran turut meningkat. Keadaan ini sebenarnya dia akan mengecilkan aliran pusingan pendapatan negara kita. Jadi dekat sini apa yang Miss nak sampaikan, so bocoran yang meningkat ini sebenarnya nanti dia akan memberi kesan terhadap AE ke dan juga AD. Dia akan menyebabkan AE kita turun. AD kita juga turun. Kenapa kita kata demikian? Sebab semakin banyak bocoran berlaku, saiz aliran pusingan pendapatan kecil. So nanti dia akan menyebabkan aliran itu semakin kecil lah. So AE kita akan turun, AD kita pun juga akan turun. Tetapi disebabkan sekarang kita kata ekonomi tengah melambung, AD dia meningkat secara mendadak. Jadi ini turun, AD ini dekat sini kita nampak dia turun kan? So bermaksud dekat sini kita dapat menyekat. Ataupun kita kata boleh menghalang menyekat kenaikan AD ini. So bermaksud berdasarkan fiskal yang sedia ada, dia akan ubah secara automatik sebab ekonomi melambung, jadi pendapatan you meningkat. Lepas itu cukai yang dibayar pun meningkat, dan dia seterusnya akan menyebabkan AD sepatutnya jatuh. Tapi disebabkan sekarang ekonomi tengah melambung, AD dia sebenarnya meningkat secara mendadak.
situasi ini dia boleh mendekat kenaikan AD. So ingat, ini adalah tindakan yang dia bukan tindakan yang sengaja diambil oleh kerajaan tau. Dia ubah secara automatik. So itulah maksudnya, okay? Okey, so itulah berkenaan dengan cukai progresif dan berkadar. Jadi sekarang marilah kita tengok penstabil automatik yang kedua yang berkenaan dengan skim insurans pengangguran. Untuk skim insurans pengangguran ini, dia adalah bayaran pindahan kerajaan yang dipengaruhi tingkat guna tenaga dan pendapatan negara. Okey, so ingat dia adalah bayaran pindahan kerajaan lah, bantuan kerajaan. Okay, juga sama, marilah sekarang kita tengok satu video yang berkenaan dengan skim insurans pengangguran, bagaimana ia mempengaruhi kesan turun naik kegiatan ekonomi. Okey, sekarang kita nak bincang tentang skim insurans pengangguran. Okey, cuba tengok yang sudah kata pengangguran kan, unemployment. So, seperti apa yang pelajar telah faham kat sini, kalau kita kata pengangguran, so pengangguran ini sebenarnya dia adalah sama dengan kemelesetan. Okey, kemelesetan. So, bermaksud sekarang kemelesetan telah berlaku. Okey, anda pun sudah tahu bahawa kalau kemelesetan, masa itu kita dapati bahawa AE kita jatuh, AD kita pun jatuh. Okey, dan kalau katakan negara kita banyak orang yang menganggur, okey, banyak orang yang menganggur. So bermaksud sekarang skim insurans pengangguran yang dibayar, skim insurans pengangguran yang diberikan oleh kerajaan turut bertambah lah sebab banyak orang yang menganggur sekarang. Okey, so bermaksud yang skim ini diberi oleh kerajaan kan. So bermaksud itu sebenarnya adalah merujuk kepada perbelanjaan kerajaan. So G dia sebenarnya meningkat. Okey. Okey, dan anda pun sudah belajar bahawa kalau G naik, AE pun akan meningkat kan. Dan AD pun meningkat kan. Okey, tetapi jangan lupa kat sini, okey, isu kita kata kemelesetan berlaku. So masa itu AD turun secara mendadak. Dia turun agak banyak. Dan G naik ini, okey, skim insurans yang dibayar oleh kerajaan ini, dia memang meningkatkan G. Okey, memang AE dengan AD naik. Tapi yang ini dia naik sedikit sahaja. Dengan reti kata lain, kenaikan AD ini, dia sebenarnya dia dapat menyekatkan, okey, kejatuhan AD. Okey, maksudnya AD pun turun lah. Tapi dia tak turun sebegitu banyak lah sebab masa itu G meningkat, dia menyebabkan AD pun naik. Okey, so itu adalah berkenaan dengan skim insurans pengangguran. Ingat, dia ubah secara automatik. Bukan kerajaan yang sengaja nak tingkatkan G. Sebab banyak orang yang menganggur. That's why skim insurans yang dibayar barulah ditingkatkan. Okey, so untuk negara kita, kalau cuba tengok yang ini, okey, individu hilang pekerjaan boleh tuntut allowance latihan. So yang ini diumumkan oleh Perdana Menteri kita lah, Tan Sri Muhyiddin Yassin. So yang ini kita tak guna term skim insurans pengangguran, tapi yang allowance latihan ini sebenarnya dia adalah mirip lah kepada skim insurans pengangguran ini. Sebab yang hilang pekerjaan itu maksudnya dia adalah merujuk kepada penganggur. So sekali lagi saya ingatkan, okay, keadaan ini ubah secara automatik dan dia akan meningkatkan AD ini boleh mendekat, okay, ataupun menghalang ataupun kita kata mengurangkan kejatuhan AD, okay, sebab berlaku ketika kemelesetan. Okey, so itulah video dia. So sekarang marilah kita sambung penstabil automatik yang ketiga yang berkenaan dengan dasar harga minimum. Okey, so berkenaan dengan dasar harga minimum ini sebenarnya pelajar pun telah belajarlah semasa semester 1. Jadi marilah sekarang kita tengok apa itu dasar harga minimum. Dasar harga minimum. Okey, tujuan dia adalah untuk menstabilkan tingkat harga dan menghalang kejatuhan harga yang berlebihan. Okey, so itu harga minimum.
Okey, pelaksanaan dasar harga minimum ini adalah terhadap hasil pertanian, okey, supaya dapat menggalakkan petani teruskan kegiatan pengeluaran. Okey, so bermaksud kalau kita laksanakan dasar harga minimum ini, dia boleh galakkanlah petani untuk teruskan pengeluaran dia. Okey, so juga sama, marilah kita tengok satu video yang berkenaan dengan dasar harga minimum. Okey, berkenaan dengan pelaksanaan dasar harga minimum ini, Miss akan cuba terangkan melalui kelok. Okey, so kelok yang Miss sediakan ini adalah keseimbangan pasaran yang anda telah belajar semasa semester 1. Okey, so paksi Y, paksi X. So paksi Y ini saya labelkan P. P stand for price iaitu harga, kurungan RM, asalan. Dan paksi X ini saya labelkan Q, kurungan unit. Okey, so keseimbangan pasaran kita ada kelok TD yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan dan kelok SS yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, so ini keseimbangan. So ini I, katakan saya label I kosong lah, semua letak kosongnya. Okey, dan harga keseimbangan dia. Okay, ini P kosong dan kuantiti keseimbangan ini Q kosong. Okey, katakan sekarang kita ingin melaksanakan, kerajaan ingin melaksanakan dasar harga minimum, okey, terhadap hasil pertanian. So, yang berkaitan dengan harga minimum itu, harga minimum adalah lebih tinggi daripada harga pasaran, okey. So, dekat sini katakan P1. Inilah harga minimum. P minimum. Okey, itulah dia. Okey. Katakan isu yang dikaji sekarang berlaku kemelesetan. Okey. So, apa yang anda faham dengan kemelesetan? Apabila kemelesetan berlaku, kita kata sebenarnya banyak pengeluar yang akan cuba kurangkan keluaran. Dan itulah sebab berlakunya pengangguran kan. Sebab apabila firma kurangkan keluaran, okey, kita kata guna tenaga pun turun, pengangguran berlakulah. Okey, jadi dekat sini, keadaan apabila kemelesetan berlaku, dia sebenarnya akan menyebabkan kejatuhan tingkat harga. So, katakan barang yang kita kaji dekat sini adalah berkaitan dengan hasil pertanian. So, kemelesetan berlaku, dia akan menyebabkan harga hasil pertanian pun turun. So, bermaksud nanti dia akan memberi kesan terhadap pengeluar. Pengeluar ini siapa? Petani lah, sebab kita tengah bincang pasal petani kan. Okey, so dekat sini untuk melindungi kepentingan pengeluar iaitu petani, okey, untuk pastikan dia boleh terus keluarkan keluaran ke hasil pertanian ke, kita kena pastikan harga hasil pertanian itu adalah pada harga minimum. Okey, sebab kalau harga yang terlalu rendah, dia tidak dapat menggalakkan petani untuk teruskan keluaran. So, ingat, ini adalah berdasarkan sistem yang sedia ada. Okey, so maksudnya sebelum ini, kerajaan telah melaksanakan dasar harga minimum ini. Dan apabila kemelesetan berlaku, inilah situasinya. Okey, dia boleh galakkanlah, okey, petani masih teruskan keluaran dia. Okey? Okey, so kita pun sudah selesai bincang alat dasar fiskal bagi penstabil automatik. Jadi sekarang kita akan teruskan dengan budi bicara pula. Okey, so marilah kita tengok apa itu dasar fiskal budi bicara. Definisi budi bicara. Dia adalah dasar kerajaan yang mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi, sama ada melalui perubahan perbelanjaan kerajaan G dan struktur pencukaian T, untuk mencapai tingkat guna tenaga penuh dan kestabilan ekonomi. So, untuk budi bicara yang ini, nampak nanti kita akan fokus tentang G dan T. Okey, maksudnya kerajaan mengambil tindakan untuk ubah G dan T ini. So, untuk budi bicara, kita juga ada 3 situasi. Untuk yang pertama, di mana kerajaan hanya ubah G sahaja. Okey, sebagai peringatan, ubah dekat sini dia merangkumi 2 aspek, sama ada meningkatkan ataupun mengurangkan. Okey? Perubahan T sekaligus juga samalah, perubahan sama ada kita naikkan ataupun kurangkan cukai bagi sekaligus. Dan akhirnya perubahan G dan T sekaligus secara serentak. Sama ada kita naikkan G kurangkan T, ataupun lagi satu cara adalah kurangkan G naikkan T.
Okey. Sekarang, apakah alat dasar fiskal yang anda telah belajar tadi? Cuba fikirkan. Okey. Okey, cuba fikirkan ada berapa alat dulu. Kita cuba tengok. Untuk alat dasar fiskal ini, kita ada dua alat yang utama iaitu penstabil automatik. Lagi satu, budi bicara. Okey. So, untuk penstabil automatik ini, ingat dia adalah ubah ikut keadaan ekonomi. Okey. So, dia ubahlah secara automatik punya. Okey, dia terdiri daripada tiga. Apakah tiga alat tersebut di bawah penstabil automatik? Yang pertama, berkenaan dengan cukai. Cukai apa tu? Cukai progresif dan berkadar. Okey, lagi yang kedua itu berkaitan dengan apa? Berkenaan dengan G punya iaitu skim insurans pengangguran. Lagi satu, dasar apa tu? Dasar harga minimum. So, ingatlah ketiga-tiga alat ini, dia ubah secara automatik. Dia adalah di bawah penstabil automatik lah. Dan ubah ikut keadaan ekonomi. Okey? Sambung untuk budi bicara juga ada tiga alat itu. So, apakah tiga situasi yang wujud? Tadi kita sudah belajar punya. Juga berkenaan G dan T. Yang pertama G dulu. Perubahan perbelanjaan kerajaan. Sama ada naikkan G ataupun kurangkan G. Kedua, berkenaan dengan cukai sekaligus. Sama ada kita tingkatkan cukai ataupun kurangkan cukai sekaligus. Dan akhir sekali, G dan T kedua-dua ubah secara serentak. So, that's why kat sini tulis perubahan G dan perubahan T sekaligus secara serentak. Okay, so itu adalah keseluruhan apa yang anda telah belajar. Okay, inilah dia takrif dan tujuan. Okay, so ini apa yang anda telah belajar secara keseluruhan. So, anda telah belajar takrif dan tujuan bagi dasar fiskal. Dan anda juga telah menguasai subtopik ini, alat dasar fiskal, yang terdiri daripada penstabil automatik dan juga budi bicara. Untuk video yang seterusnya, Miss akan sambung tentang penggunaan dasar fiskal ini untuk kurangkan inflasi tarikan permintaan dan juga pengangguran kitaran. Sekiranya anda suka video saya, ingat subscribe YouTube channel saya. Saya Lee Kwek Hui, pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Sekian, terima kasih. Okay, kita jumpa lagi.